Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Apa khabar anda di rumah? Kami bersama dengan anda untuk hari ini. Siaran 27 hari bulan Julai 2023. Hari ini hari Khamis. Salah betul, lagi? Betul, hari Khamis. Saya nervous. Betul, hari Khamis. Kita bersua kembali untuk wanita hari ini. Dan pastinya hari ini kita nak bawakan satu topik yang membantu kita untuk lebih faham berkenaan dengan harta dan juga simpanan. Bunyi macam banyak ya harta dia. Dan nak nombor saya. Saya suka lah awak jadi aksi dari tu. Fatin, betul hari ni hari Khamis. Sebab semalam awak tak sabar nak tunggu hari Khamis kan. Alhamdulillah hari ni hari Khamis. Dan bermakna juga anda pengunjung-pengunjung yang dah pun tengok iklan untuk Karnival Jom Heboh yang dibawakan oleh Babas ni, yang mana kami akan berkunjung InsyaAllah pada esok Sabtu dan juga Ahad ini di Pulau Pinang. InsyaAllah kami akan meriahkan hujung minggu anda. Jadi inilah masanya untuk anda datang beramai-ramai. Sebab kadang-kadang hujung minggu je, bukan hujung minggu, tengah minggu je dah fikir, nak bawa anak-anak pergi mana ni? Nak bawa isteri pergi mana? Inilah masanya untuk awak bawa mereka semua ke Karnival Jom Heboh, kerana merupakan pusat senti sesi keluarga. Ada macam-macam. Ada hiburan, ada perkongsian, ada jualan, macam-macam lagi. Betul. Dan pastinya kan meriahlah dengan artis-artis dan juga persembahan-persembahan yang akan kami bawa. InsyaAllah saya dan juga Fiza juga akan bersama-sama dengan anda di sana nanti. Tapi ini Fiza, kita nak kongsikan sesuatu berkenaan dengan KWSP Karnival Jom Heboh. Kalau boleh kita bacakan, ini dia. Sempena buat warga Pulau Pinang, khususnya orang-orang di utara, di Perak, Kedah, Perlis. Jadi jangan lupa datang beramai-ramai ke booth kumpulan wang simpanan pekerja KWSP ke Karnival Jom Heboh di dataran Stadium Negeri Pulau Pinang, Batu Kawan. Penting sebenarnya untuk anda datang. Sebab kadang-kadang kita nak pergi kaunter tu susah kan. Nak cari parking lah susah dan sebagainya. Masa pun tak tentu. Di hujung minggu ni kalau anda datang ke sini ada pelbagai perkhidmatan dan juga informasi-informasi berkenaan produk-produk KWSP yang boleh anda dapati daripada hari Jumaat sampailah ke hari Ahad, iaitu 28 hingga ke 30 Julai 2023, bermula jam 9 pagi sampai 9 malam. Wow, lama Kalau pergi office kan dia ada waktu-waktu terhad kan. Dan anda juga sebenarnya berpeluang untuk menyertai pelbagai aktiviti-aktiviti menarik yang disediakan, seperti ada permainan claw machine. Awak pandai tak? Boleh lah. Dan berpeluang untuk memenangi voucher bernilai sehingga RM3,000. Yang ni saya suka juga. Pemberian popcorn percuma serta banyak lagi hadiah menarik disediakan sempena Karnival 3 hari ini. Yang makannya saya suka. Okey, jadi KWSP menanti kunjungan anda di booth KWSP di dataran Stadium Negeri Pulau Pinang, Batu Kawan. Jom kita saksikan promo ini terlebih dahulu. Silakan. Apa khabar orang utara? Pada semua yang bekerja tu, tak kiralah dengan majikan kah, kerja sendiri kah, jom singgah booth kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Kat sana nanti boleh main claw machine. Mana tahu boleh dapat voucher bernilai sehingga RM3,000. Selain tu juga, ramai selebriti akan ada kat sana. Dan bukan tu saja, kami bagi free popcorn kat semua yang main. Jadi, jom pakat ramai-ramai pi Karnival Jom Heboh Pulau Pinang dari 28 hingga 30 Julai di Stadium Negeri Pulau Pinang, Batu Kawan. Jumpa kat sana. Sekian lama kita bercinta, kau dah sebahagian dariku. Bayangkan hati retak terbelah dua, setibanya kita di penjuru. Hilanglah harapan yang diomongkan dulu, namun tak mengubah kasih sayang dalam hidup. Andainya nanti
tersisa kenangan kasihmu. Dan tiada lagi lagu cinta dialunkan bersama. Hanya gembak sepi jiwa. Hilanglah harapan yang diomongkan dulu, namun tak mengubah kasih sayang dalam rindu. Andainya nanti kau menikah, ku doakan kau bahagia bersama dia. Ku takkan bisa berhenti mencinta dirimu dulu hingga kini sampai selamanya. Setiap air mata, setiap detik indah, ku jadikan harta hidup bersama di kalbu. Andainya nanti kau miliki lagi, ku doakan kau bahagia bersama dia. Ku takkan bisa berhenti mencinta dirimu dulu hingga kini sampai selamanya. Selama-lamanya. Oh, dia dah berhenti Dia dah berhenti menyanyi di situ. Kita Kat situ. Dia terus berhenti. Oh, tadi saya sebenarnya cakap dekat Fatin ni, saya nak cakap Hai Zul lah. Salah. Zul tak tahu. Tapi Amir kenal tu Kenal. juru stylist kami. Lebih Betul. kurang muka macam Saya pun Amir. selalu bersukan dengan dia. Selalu bersukan. Ya. Okey. Okey, Amir. Yes, Sebenarnya kita nak ucapkan tahniah di atas lagu ni, Berhenti Mencinta ni. Kita dengar alunan muzik dia dan dengar bait-bait lagu dia. Sangat-sangat orang kata menyentuh hati. Betul. Kongsikan sikit tentang lagu ni. Lagu ni Berhenti Mencinta yang ditulis oleh Edri Abdul Halim. Wow. Yes, kita lama tak dengar. And thank you very much, Cikgu. And lagu ni dia pasal basically berhenti mencinta. It's a breakup song. So Kenapa break up? itulah saya pun lupa nak tanya Cikgu Edri kenapa lagu breakup kan. Okey. Mungkin lagu ni dia dah tulis lama. Okey. And mungkin lagu ni sampai ke saya dan kita pun alhamdulillah dapat bekerjasama dengan Cikgu Edri. So thank you very much. Wow, okey, dan katanya juga Berhenti Bercinta ini adalah main single untuk album pertama Yes, Amir betul. Mazdi. So, Tanya. saya baru je release album pertama. And ada 12 buah lagu dalam tu. Dan lagu Berhenti Mencinta ni adalah lagu main single lah untuk album. Okey, kenapa lagu Berhenti Bercinta ni dipilih untuk menjadi orang kata Sebab saya rasa lagu ni antara lagu yang strong dan saya rasa lagu ni paling mesra dengar. Okey, Mesra dengar saya untuk setuju. semua orang. Ya. Memang mesra dengar saya kali pertama dengar lagu ni sebenarnya. Boleh tangkap terus. Saya dah terus suka dan tertanggap. Dan kalau kita lihat ataupun kita dengarkan baik-baik lagu tu kan, mungkin subjektif lah. Berhenti mencinta ni ada banyak sebabnya. Mungkin Betul. disebabkan kadang-kadang ada orang terpaksa berhenti mencinta disebabkan oleh seorang dah ada di dunia. Ya, betul, Kemudian betul. mungkin disebabkan oleh kasih yang terputus di tengah jalan, pelbagai halangan dan sebagainya. Tapi bila kita cakap tentang lagu-lagu sebegini, ini lagu yang mudah didengar, senang untuk disukai. Alhamdulillah. Ada tak merasakan bahawa lagu ni juga ada potensi untuk menjadi runut bunyi drama dan sebagainya? Itu saya rasa insya-Allah boleh sebab lagu ni macam orang cakap macam lagu OST lah, sesuai lah untuk lagu OST kan. So saya dapat idea juga. So my manager dia sekarang ni tengah work on it. So insya-Allah kalau rezeki insya-Allah jadi mana-mana OST. kita doakan. Okey, dan juga bagaimana sambutan dan juga apa agaknya kata-kata Amir kepada peminat Amir? Alright, thank you very much kepada semua and terima kasih WSI, thank you Fiza and Fatin for having me today. Selalu support Amir Mazdi, thank you very much WSI, thank you kepada semua fans saya di luar sana yang tengah menonton. Empire, terima kasih banyak dan jangan lupa untuk dengarkan album terbaru saya yang bertajuk Amir Mazdi. 12 buah lagu untuk anda semua.
out now on all digital streaming platform. Okey, Wow, itu dah tanya. kata-kata kan. Tapi kita nak tahulah juga kepada Amir sendiri, apa sebenarnya perancangan Amir? Kalau kita lihat, ini single yang dipilih untuk album yang pertama. Dah ada album ni. Dah ada album. Sebab sekarang ni jarang orang buat album. Betul, Orang memang betul. buat mini album ke dan sebagainya kan. Tapi apa perancangan lain yang sebenarnya nak dikongsikan dengan Okey, penonton? untuk perancangan album ni saya merancang untuk buat tour. So saya akan pergi tour Malaysia untuk promosikan album ni dan perform 12 buah lagu setiap negeri Wow. insya-Allah. Wow. Sekarang dalam perancangan, belum lagi dapat confirmation. Yang paling terdekat untuk tour yang pertama adalah di Melaka. Bila tu? Setakat ni. Pada 15 September. Oh, nak tengok jadual. Nak tengok jadual. Okey. Dan bagaimana agaknya sekarang ni perkembangan selain dari album, adakah sibuk ataupun busy dengan apa-apa? Buat setakat ni saya memang betul-betul busy dengan album sahaja. Projek lain tu ada juga tapi yang paling main sekarang ni ada album lah. Okey. Saya dah follow dah media sosial Amir Masdi, tapi saya takut ada penonton-penonton yang terlepas pandang. Bagaimana mereka nak follow dan apa nama kata kunci pula, apa nama handle tu? Silakan. Media sosial saya adalah Amir Masdi. Kalau Instagram amir.masdi, TikTok amir.masdi, Twitter amir_masdi dan YouTube Amir Masdi. Okey. Tapi rasanya kalau kita search Amir Masdi, dia dah keluar dah semua kan, betul. Twitter, YouTube dan sebagainya. Okey. Kita nak ucapkan selamat maju jaya kepada Amir. Terima kasih. Tapi nak tanya juga Amir, kawan saya ni Amir, dia duit banyak, auto banyak. So dia dah ada penama. Tak tahu nak bagi siapa. Amir kan macam show tu kan. Dah ada planning tak untuk letak macam penama tu nama siapa? Dah buat ke belum? Belum lagi. Belum lagi? Belum lagi. Buat setakat ni. Buat setakat ni belum lagi. Yeah. Tapi lepas ni Amir, kami nak kongsikan bersama dengan Amir dan juga penonton-penonton pentingnya untuk ada penama. Dan siapa pula individu-individu yang mungkin layak untuk kita jadikan penama kita. Ini yang nak kami kongsikan bersama dengan anda di WHI. Ya, kalau ada soalan-soalan berkenaan dengan topik kita hari ini, jangan malu, jangan segan untuk kongsikan. InsyaAllah kita akan panjangkan kepada tetamu kita sebentar saja nanti. Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Kembali bersama kami di Wanita. WHI, Wanita Hari Ini. Wow. Terasa memang. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Harta-harta tertentu yang berikut iaitu wang tunai ringgit Malaysia berjumlah 2 juta dan syarikat Food Hub Berhad diamanahkan khas untuk cucu Ryan Fatah. Kalau semuanya Ryan dapat, Amir macam mana? Apa? Yang selama ni bertungkus lumus dekat office ni, kita. Papa, Ayah Pian, Mama, Amir. Bukannya Ryan. Jo. Lagilah. So, Amir nak suruh Papa buat apa? Ubah wasiat? Yes. Papa je yang boleh buat semua tu. So please do. No. Ini amanah arwah Tok Ali. Papa tak boleh senang-senang nak ubah wasiat asal. Papa tahu ramai yang tak suka. Tapi Papa lebih tahu apa yang terbaik untuk family kita. Apa yang susah sangat Papa nak nampak ni? Kalau semuanya Ryan dapat, our company will collapse. Apa benda yang dia tahu pasal family business kita? He knows nothing. Enough! Baik, itu antara senario yang berlaku yang boleh kita kaitkan dengan topik yang kita bawakan, pentingnya penama hari ini, yang mana kita nak besarkan lagi ilmu kita, perluaskan lagi fahaman kita berkenaan dengan penama untuk kita berkenaan dengan simpanan ke harta benda kita lah. Saya dah buat macam ni dah. Awak nak yang marah mana satu? papa dia tadi. Okey, ini yang kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton, yang kadang-kadang kita sedar ataupun tidak, kita sentiasa bercakap nak letak penama, nak letak nak bagi dekat siapa, bahagian-bahagian dan sebagainya. Tetapi ada kalanya kita terlepas pandang untuk melakukan perkara-perkara yang penting ini. Ini yang kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton, siapa yang berhak, siapa yang layak dan adakah ia sah sebenarnya dari sudut undang-undang dan sebagainya. Kita bersama dengan pakar kita pada hari ini, Encik Mahmud Jumaat selaku Peguam Bela dan juga Peguam Cara Khidmat Guam. Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum, Fiza, Fatin. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita nak tanya tentang penama ini. Kita selalu sebut tentang penama. Apatah lagi kadang-kadang kalau bagi mereka yang bekerja dari sudut simpanan ataupun kumpulan simpanan pekerja, insurans dan sebagainya. Apa yang perlu kita faham dan tahu, apakah itu sebenarnya penama ni? Baik. Okey, penama ni
adalah orang yang telah dilantik oleh pemilik harta. Harta ni boleh jadi duit KWSP ke, yang ada penama contohnya tabung haji, untuk menguruskan harta ini supaya memudahkan mereka apabila dia meninggal dunia. Orang yang dilantik sebagai penama ni kena jelas bahawa mereka ni dia bukannya mesti beneficiary. Mereka hanya pemegang amanah dan menerima tanggungjawab untuk menguruskan harta-harta ini mengikut faraid secara lazimnya lah. So kalau apabila ada pihak-pihak yang merasakan bahawa penama ni yang kita lihat banyak kes sekarang, apabila tengok nama penama dekat dalam KWSP, dekat dalam tabung haji, dia kata, alamak, ini dia punya ke kan? Bukan. Itu sebenarnya hanyalah sebagai pemegang amanah untuk menguruskan sahaja wang ada dekat dalam KWSP ataupun tabung haji. Kenapa? Sebab kita tak nak kalau contohnya tak ada penama yang jelas, dia akan mengalami kesukaran untuk mengeluarkan wang tu. Okey, baik-baik. Dan Tuan Mahmud, seawal bila untuk kita sebaik-baiknya untuk kita meletakkan penama tu, ataupun penama tu dari segi ahli keluarga ke, kawan-kawan ke, boleh ke bagaimana? Kawan-kawan, Pak. Dia kita waktu kita register nama kita dekat WSP, selalunya diorang dah terus minta siapa penama. Tabung haji pun dia akan terus minta. Tapi kalau untuk harta-harta kita yang lain, dia kebiasaan dia nama dia pentadbir. So kalau kita boleh terus maklumkan dekat, contohnya kita dah lantik peguam, kita maklum okey harta kita sekian, kita nak buat wasiat misalnya, kita boleh maklumkan terus, okey untuk harta-harta saya mohon supaya diuruskan oleh anak sulung saya, iaitu sekian-sekian, supaya menguruskan harta ni kerana dia dah tahu latar belakang syarikat, dia dah tahu hutang-hutang yang dia ada, aset-aset yang dia ada dan sebagainya. Tapi Tuan Mahmud, saya kira ini yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Pemahaman kami, penama itu adalah orang yang berhak ataupun layak mendapat wang yang ditinggalkan. Contohnya, kalau kita letak macam contoh seperti macam contohlah KWSP dan sebagainya. Kita ada letak 3 ataupun 4 orang penama. Ibu-ibu dia kadang-kadang kalau dia ada 3 orang anak, 3-3 dia letak nama anak dia. Kadang-kadang nama suami dia jangan letak. Takut nanti kalau apa-apa jadi suami. Jadi kebiasaannya pemahaman kita begitu. Tetapi adakah dibolehkan? Contohnya memang kita letak nama 3-3 orang anak ataupun 4 orang anak untuk penama kita tu dan semua dibagi sama rata. Adakah dibolehkan penama-penama itu untuk terus mendapat dia begini. wang tersebut? Tujuan kita letak penama ni untuk mengelakkan perbalahan. Kalau kita ada 4 orang anak, siapa yang paling layak? Selalunya kebiasaan orang akan letak 2 orang penama. Kebaikan dia adalah contoh, misalnya penama pertama tiba-tiba dia meninggal lebih awal daripada kita. At least ada satu tip. Tapi kalau sudah sampai lebih daripada 2 tu, dia dah tidak mencapai hajat kita untuk melantik penama daripada asalnya adalah untuk menjimatkan masa ataupun mengelakkan perbalahan. Sebab kalau tidak, dari 4 orang ni siapa lagi yang paling layak kan? So kerana itulah sebab baiknya dalam 2 orang tu bagi saya dah memadai dah. Dan ini soalan yang mungkin bermain dekat minda semua orang. Kalau penama ni sendiri pastinya perlu ada ketelusan lah kan. Kalau penama sendiri mungkin dia macam rasa macam tamak, boleh letak nama dia juga ni untuk sebahagian daripada harta. Pernah berlaku ke Tuan Mahmud? Benda ni mesti yang pernah berlaku. Dia kerana apa tau? Bila kita membuat pembahagian ni, ia satu benda yang kompleks dan adalah melibatkan wang apatah lagi. Bila kita letak penama ni adalah mestilah orang yang amanah. Dan that's why pemilik harta ni dia akan lantik orang yang paling bagi dia rasa yang paling sesuai, yang paling layak. So, diorang ni pula apabila dia bagi amanah tersebut, kalau dia melanggar amanah, waris-waris lain ada hak untuk mengambil tindakan. Contoh buat laporan poli, ambil tindakan jenayah dan contoh nak ambil balik ganti rugi, mendapat ganti rugi, ambil tindakan sivil di mahkamah. Orang yang kita percaya itu tak kira siapalah, sama ada adik-beradik, anak, pasangan ataupun mungkin kawan-kawan pun dibolehkan. Ini yang telah pun sempat kita bincangkan atau bertanyakan di peringkat awal bersama dengan Tuan Mahmud, tapi rakan-rakan penonton kita di luar sana juga Fatin, ada beberapa persoalan yang ingin mereka rungkaikan. Kita dengarkan. Assalamualaikum, saya Hatijah binti Abdul Jalil. Saya ada soalan nak tanya. Boleh tak ceritakan tentang perbezaan hibah dengan penama?
Saya Muhammad Syahril Hazim. Saya ingin bertanya, jika bagaimana kalau si penama itu di bawah umur dan apakah hak mereka sebagai penama? Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Saya Puan Mai ingin bertanya kepada ahli panel. Jika saya dah meletakkan penama atas harta peninggalan saya, adakah pihak lain boleh mencabar atas keputusan yang telah saya berikan? Okey, itu dah antara soalan-soalan yang nak kita panjangkan. Yang tadi, apakah perbezaan penama dan juga hibah, Tuan Muhammad? Okey, baik. Kalau contohnya penama ni yang kita bincang kepada hari ini lebih kepada penama-penama yang contohnya dalam KWSP, dalam tabung haji, itu dah jelas. Itu penama lebih kepada mentadbir harta yang wang dalam simpanan lah. Okey, tapi kalau contohnya hibah ni, dia itulah dia ada panggil hibah amanah tau dekat luar sana. Yang mana dia ada satu dia lantik mana-mana institusi agensi untuk contohnya lepas dia meninggal dunia, hibah ni baru efektif. Kalau hibah tu efektif, bermaksud siapa penama-penama dia dah bagi tahu dah. Hibah ni dalam bahasa Melayu dia hadiah. Dia dah maklum dah. Okey, si Pulan dan si Pulan ni akan dapat hadiah ni terus. Kalau dalam segi penama dari segi hibah ni, dia lain daripada apa yang kita bincang hari ni. Dia lebih kepada penama tersebut adalah beneficiary kepada harta ni dan bukan mentadbir. Okey, faham. Jelas. Okey. Tapi apa pula kuasa penama ni, Tuan Muhammad? Baik. Kuasa dia hanya setakat kalau kita bincangkan KWSP tadi, dia hanyalah untuk menguruskan sahaja. Mengikut faraid ataupun kalau ada wasiat, dia kena ikutlah syarat-syarat wasiat. Kerana itulah pentadbir ni, dia mestilah orang yang sangat bukan nak sangat arif, maksudnya orang yang berilmu dan arif tentang pembahagian harta, ataupun kalau dia tak arif pun dia boleh dapatkan khidmat peguam untuk membantu dalam pembahagian harta. Okey, saya nak ambil kata kunci tadi yang Tuan katakan, kalau boleh kita letak penama ni adalah orang yang lebih arif ataupun orang yang boleh mengurus dan juga boleh mentadbir. Tapi ini ada kaitannya dengan soalan yang ditanyakan oleh penonton yang kedua tadi. Bagaimana pula kalau kita letakkan nama penama ini merupakan orang yang bawah umur, sebenarnya letak nama anak-anak. Tapi kita tak tahu ajal kita tiba kan? Betul. Macam mana tu? Dia kalau contohnya kita fokus kepada KWSP dan juga tabung haji ni. Kalau penama tersebut adalah orang bawah umur, dia akan pegawai tersebut akan cuba nasihatkanlah kalau boleh lantik orang penama yang cukup umur. Kerana penama ni dia punya tanggungjawab dia besar. Dia pemegang amanah tu. Sebab kalau pentadbir sendiri tidak dapat mampu untuk menguruskan harta, contoh nak naik turun KWSP, tabung haji dan sebagainya, ianya akan membantutkan proses pengurusan harta si mati ni apabila berlakunya kematian. Okey. Soalan nombor 3 ni saya kira sebenarnya telah pun dijawab oleh Tuan Mahmud lah. Soalannya, jika ada penama pada harta, bolehkah pihak lain mencabar? Jelas kita faham bahawa penama merupakan orang yang menguruskan harta saja. Okey. Tetapi tadi berbalik kepada apa yang Tuan Mahmud katakan tadi. Kalau kita lihat penama ini adalah individu yang mengurus tadbir wang tinggalan tersebut mengikut faraid. Tapi katalah ada dalam kalangan individu ni mungkin dia ada anak angkat ataupun ada juga dalam kalangan masyarakat yang mungkin mempunyai anak tak sah taraf dan sebagainya, yang mana kalau kita lihat dari sudut faraidnya mereka ni mungkin tak dapat. Jadi bagaimana untuk individu-individu tertentu ini nak menguruskan kewangan ataupun tinggalan harta ini kepada individu-individu tersebut? Baik. Pertama sekali, dia yang terbaiknya adalah hibah lah. Itu memang first option lah. Tapi kalau kita khawatir sekiranya kita hibahkan lebih awal, contohnya rumah. Dia nak tinggal dalam rumah tersebut tapi dia takut nanti jadi apa-apa ke kan. Contohnya anak angkat tu muflis ke, bankrupt ke apa, nanti habis rumah-rumah ni tersangkut sekali. So, apa yang terbaiknya adalah buat wasiat lah. Dan wasiat tersebut juga perlulah tidak melebihi 1/3 daripada harta si mati. Kalau contohnya harta pusaka ni, kalau contohnya dekat dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami Adinlah Tuh ni oleh Wahbah Zuhaili, dia menekankan bahawa apa-apa peninggalan atau buat wasiat ini tidak boleh melebihi 1/3. Kalau lebihi 1/3, kontes atau dibantah oleh mana-mana waris yang ada hak,
automatik wasiat tersebut terbatal. Mereka boleh membuat bantahan tersebut di Mahkamah Tinggi Syariah. Wow, okey. Dan bagaimana pula jika penama, ialah macam tadi kita ada kongsikan, dia tidak menjalankan tanggungjawab ataupun amanah yang diberikan. Apa agaknya tindakan yang boleh kita buat secara drastiknya? Sekiranya beliau melanggar amanah dan of course itu adalah criminal breach of trust. So dari segi jenayah, buat laporan polis segera. Dan sekiranya adanya melibatkan harta-harta tidak boleh alih sepertinya rumah dan sebagainya, buat permohonan di mahkamah sivil untuk failkan caveat dan juga failkan injunksi bagi mana-mana harta yang ada supaya pembahagian itu dapat dihentikan dan lantik peguam untuk mengambil tindakan saman ke atas pihak yang melanggar amanah tersebut. Kiranya boleh dicabarlah. Boleh dicabar. Okey. Ini soalan daripada rakan penonton kita, daripada Alam Bahasa. Panjang sikit tuan soalannya. Katanya rumah pada asalnya milik datuk. Kemudian ayah beli rumah dari datuk, geran sudah 1/1 nama ayah. Ayah saya katanya. So masa berlalu datuk meninggal, nenek meninggal, datuk nenek dua-dua belah meninggal. Masa berlalu lagi ayah pula meninggal. Ayah pula meninggalkan isteri, 1 anak lelaki, 1 anak perempuan. Soalannya, bolehkah geran rumah tersebut ditukar nama kepada 1/3 anak lelaki, 1/3 anak perempuan dan 1/3 kepada isteri? Bagaimana pula kalau ada isu berbangkit daripada adik-beradik arwah ayah sementara menunggu tarikh bicara? Dan untuk pengetahuan penonton, kakak sulung arwah ayah hendakkan rumah tu. Macam mana tu? Tapi dah beli dah. Ayah dia dah beli rumah tu sebenarnya. So, dia begini, kena faham konsep apa itu harta pusaka. Harta pusaka adalah harta peninggalan arwah. Apabila harta pusaka ni telah dia tak dipanggil harta pusaka arwah apabila harta tu telah dipindah milik. Tadi bila atuk tu dah jual kepada ayah, itu bukan milik harta atuk dah. Itu adalah milik ayah. So, maknanya adik-beradik ayah tu dah tak ada kuasa dah ke atas harta tersebut sebab tadi saya dengar ada anak lelaki. Anak lelaki akan membantutkan adik-beradik ayah ke atas harta tersebut. So apabila tadi soalan nombor 2 berkenaan dengan boleh tak kita bagi 1/3 anak lelaki, 1/3 anak perempuan? Tak ada masalah sekiranya semua waris setuju. Ada persetujuan bersama. Persetujuan bersama. Jadi bermakna di sini kalau ada pihak lain yang nak mencabar, kalau tanah tu dah dibeli pada asalnya dah ditukar nama kepada arwah ayah, tak ada pihak yang boleh bercabar. Tetapi tuan, kadang-kadang ada juga dalam kes ni kes percayalah. Saya beli tanah pada Fatin. Fatin cakap tak apalah Fiza, nantilah baru tukar nama. Tak sempat tukar nama, saya dah meninggal dunia. Tapi sebenarnya persetujuan tu saya je yang Fatin tahu yang saya dah beli tanah tu. Tapi bila berlaku sesuatu juga kepada Fatin, kemudian mungkin ada pihak lain pula yang ingin menuntut perkara tanah tersebut sebab tak ada nama. Nama tak tukar tapi duit dah bayar ni. So macam mana pula macam tu tuan? Dia macam ni tau. Dia dalam undang-undang ni dia panggil mirror principle tau. Mirror principle tu whatever reflect dekat dalam geran. Kalau geran tu nama Fatin, memang Fatin punya. Walaupun saya dah bayar. Walaupun dah ada you bayar, walaupun you dah ada perjanjian. Tetapi you punya kan, you punya waris-waris ni lah akan waris-waris Fiza kalau Fiza dah tak ada lagi lah. Waris-waris Fiza yang kena menuntut untuk kalau dari segi perundangan you mungkin boleh tuntut balik apa yang Fiza dah bayar. Tapi kalau you nak tuntut harta tu balik agak sukar sebab tak ada saksi, tak ada agreement, tetapi dia jadi complicated sikit sebab geran tu still nama awak. Kecuali Fatin, selalunya benda-benda kes-kes begini mereka akan masuk itu mediation lah. Buat mediasi, berbincang. Mungkin instead of bagi duit, dasarkan memang hakim tengok ada duit bayar. You transfer. Kena lah. ada pembuktian lah. Ada pembuktian. Memang kalau dalam situasi ini, keadaannya yang kita kongsikan memang sangat-sangat penting penama tu. Betul. Tapi bagaimana pula kalau mungkinlah ada persepsi masyarakat kita yang harta dia tak banyak pun. Ada KWSP sikit, tabung haji pun ada sikit. Lepas tu tak payahlah. Dia tak ada rasa macam pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah. Kan? Jadi apa sebenarnya, apa agaknya implikasi pada mereka dan juga harta benda mereka? Baik. Lepas tu dalam Facebook saya, dalam Mahmud Jumaat ni, saya telah tekankan tau. You untuk buat penama ni, dia bukan tengok you latar belakang kita, kita orang kaya ke orang miskin. Kita banyak harta ke ada satu je harta.
Yang paling penting adalah untuk mengelakkan perbalahan adik-beradik. Sebab itu penama-penama ni kita kena letak supaya elak untuk proses ini dapat diproseskan dengan kadar segera. Kita kena faham Fatin dan Fiza. Apabila seorang tu meninggal dunia, ramai waris-waris yang akan terkesan. Ialah apatah lagi apabila melibatkan isteri hanya suri rumah, anak pula dekat 10 orang. Kita pula berdebat berkenaan siapa pentadbir yang sesuai. Sekiranya ada penama, mudah. Maknanya penama tersebut diberi mandat, diberi amanah, dia terus boleh uruskan. Dan apabila beliau diberi mandat tersebut, dia hanya boleh pergi ke tabung haji, hanya boleh, tak perlu bawa perintah mahkamah pun, tak perlu dapatkan surat kuasa. Dia terus pergi ke tabung haji, tunjuk, okey saya adalah penama, bagi IC, terus duit boleh dikeluarkan. Okey. Tapi kadang-kadang Tuan, ada juga dalam kalangan masyarakat kita yang merasakan bahawa penama ni tak berapa penting. Dan kadang-kadang kita pun tak sedar dan kita seringkali bertangguhlah tentang perkara ni. Okey, dan ada juga yang merasakan bahawa penama ni tidak menjalankan tugas dengan baik. Ini Fatih dah tanya tadi kan. Kadang-kadang walaupun kita tahu bahawa sebenarnya kita kena bahagi ikut faraid, tapi si penama ni rasa macam tak perlulah, ikut sahaja mengikut apa yang telah pun diberikan oleh si mati tadi. Sebagaimana tu Tuan? Dia tak boleh. Dia begini, kuasa untuk membuat pembahagian ini telah ditentukan dalam Al-Quran. Dan surah An-Nisa pun jelas bagi tahu bahawa pembahagian semua anak lelaki berapa, anak perempuan berapa, isteri berapa, ayah berapa, semua dah jelas. So, pentadbir ini dia tak ada kuasa nak tentukan siapa dapat banyak, siapa dapat sikit. Dia hanya menguruskan sahaja harta tersebut. Tetapi kalau sekiranya ada persetujuan waris-waris, okey, dia boleh lepaskan hak dia sikit, adik pula boleh lepaskan hak dia sikit untuk bagi mak lebih. Boleh, tak ada masalah. Dengan syarat mestilah mendapat persetujuan seluruhnya, semua orang. Okey Tuan, saya ingat soalan yang saya nak tanya sebenarnya. Bila kita cakap tentang penama ni, kita kebiasaannya bertanya tentang harta, apa yang ditinggalkan oleh si mati. Okey, berapa saya dapat, berapa Fatin dapat contohnya. Tetapi kadang-kadang apa yang terlepas pandang oleh penerima tinggalan ini tentang hutang. Okey, jadi bagaimana kita nak kongsikan kepada penonton sebelum kita nak tanyakan berapa yang kita perlu dapat, bagaimana untuk kita bantu untuk selesaikan dahulu hutang-hutang si mati ni Tuan? Kerana itulah orang yang mentadbir harta atau penama yang dilantik ni, beliau mestilah orang yang paling arif berkenaan latar belakang pemilik harta ni. Kerana apa? Kerana beliaulah orang yang diberi mandat untuk cek. Okey, contohnya saya nak lantik isteri saya sebagai penama. Saya mestilah bagi tahu kat isteri saya, saya ada hutang banyak ni dekat orang simpulan banyak ni dan sekian. Dan saya pun ada bisnes banyak ni sekian. Sebab bila you dah bahagikan harta tersebut, you dah skip that process, susah dah you nak minta balik. Apabila melibatkan kalau ramai pula waris-waris adik-beradik pula kan yang terlibat, susah nak dapat balik. Kalau tak kahwin? Tolonglah jawab. Kalau tak kahwin, macam mana Tuan? Kalau tak kahwin pun, at least kurang-kurangnya kalau ada anak, anak lelaki dapat apa semualah. Okey, kalau tak ada anak, at least mak ayah dapat. Jadi kalau mak ayah pun dah tak ada, dan adik-beradik pula yang dapat. Okey, so sebaiknya kalau kita mempunyai hajat untuk nak sedekah, bukan nak hibahkan lah, nak bagi hadiah kepada seseorang, buat hibah. Itu yang terbaik. Senang Pak. Tak payah panjang-panjang fikir. Awak lah. Okey, saya nak tanya juga, kalau penama, ini mungkin penting. Kalau kita letak nombor penama, mungkin bukan seorang lah, mungkin 2 orang. Kalau lah mungkin penama tu yang pergi dulu, jadinya kita kena letak penama lain ataupun memang kita kena letak lebih daripada 1, Tuan Mama? Dia sebaiknya memang kita letak lebih daripada 1. Tapi kalau sekiranya penama tu telah pergi terlebih dahulu daripada orang yang memberi hak ini, orang pemberi hak ni, dan kita kena lantiklah orang yang lain. Baiklah. Banyak lagi nak tanya tapi tak sempat nak jawab. Jadi saya kira penonton pun mungkin ada persoalan-persoalan yang ingin ditanyakan. Terima kasih rakan-rakan di Facebook, ada banyak soalan anda yang tak sempat ditanyakan. Soalan yang anda dah tanya di Facebook WCTV3 tu, anda boleh pergi pula lah ke Facebook Makmur Jumaat untuk dikongsikan soalan-soalan dan jawapan tersebut. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Mahmud atas kata perincian. Saya pun mula rasa macam lebih cakna lah untuk kita ingat macam biasa je, tapi sebenarnya kita kena mulakan dari sekarang. Awak dah ada penama tu? Nanti kita bincang. Penama tak apa, hibah. Okey, baik. Kita nak bercerai seketika. Kembali selepas ini, ada sesuatu yang kami nak kongsikan. Wanita hari ini.
dah hari ini. Buat apa tu? Mesti tengah masak kot ataupun tengah fikir menu apa nak masak. Jangan risau kerana sempena Hari Kari Malaysia Babas. Ni dia. Mai pakat ramai-ramai kunjungi booth Babas di Carnival Jom Heboh Babas dan dapatkan pelbagai produk keluaran Babas bermula 28 hingga 30 Julai ini di Stadium Negeri Pulau Pinang Batu Kawan. Tengok depan ni macam-macam ada Fatin. Boleh bau juga. Tawaran menarik serta hadiah menanti hampa semua di booth Babas dan juga dapatkan pelbagai produk keluaran Babas percuma sempena Hari Kari Malaysia Babas di Carnival Jom Heboh Babas. Jadi jumpa anda di sana nanti, okey? Tu dia. Kat depan dia ada serbuk kari ikan babas yang nak masak kari hari ni tapi tak tahu nak masak apa. Ni mungkin boleh masak kari lah kan. Ada serbuk kari daging. Betul sebut. Betul daging. Daging. Okey, baik. Sambil anda fikirlah nak masak kari apa. Petang ni ada serbuk kari nak masak macam-macam boleh masak ni sebenarnya. Kita nak dengarkan juga. Sambil masak selalunya orang buat apa? Orang dengar radio. Ini kita nak bawakan Cool 101. Rasa cool lah. Kita bersama dengan Marcella juga Hanif. Mari. Boleh macam Mari. Dari depan masa ni. Okey. Ni lah awak nak tanyakan awak. Sebelum ni kan orang tahulah pendengar-pendengar tahu kan Bulletin FM dah pun bertukar wajah baru. Tapi alhamdulillah masih bersama dengan Marcella dan Hanif memang ramai pendengar-pendengar yang suka. Memang suka. Okey. Tapi dalam masa tempoh 4 minggu ni ramai juga tertanya-tanya. Apa perbezaannya? Dulu Cool FM. Lepas tu Bulletin FM. Sekarang ni Cool 101. Betul. 101 macam tu lah. Terima kasih. Dia 101 bukan 101. Betul. Boleh juga 101. Tapi 101 lah nama kita. Cool. Jangan bergaduh. Jangan salah. Biasa tu chemistry. MPN. Masalah rumah tangga. Okey, Cool FM dulu kita tahu memang bermula dengan Cool FM. Nya lebih kepada hiburan secara santai, suara semasa kan. Memang dibawakan sepenuhnya di sana kemudian bertukar menjadi Bulletin FM. Satu perbincangan yang lebih serius, isu-isu pada ketika ini yang dibawa dengan perbincangan di radio lah. Cumanya kemudian di penjelamaan semula menjadi Cool 101 ini, itulah kami yang sekarang ini. Cumanya perbezaan ini menjadi digabung jalinkan kedua-duanya itu. Ada macam cara dia cakap gabung jalin. Dah jadi macam tu pula dicampurkan, ada hiburan, ada juga isu semasa secara santai, sosial kan dibawakan. Dengan barisan penyampai yang bertukar-tukar shiftnya itu. Okey. Tapi kalau dulu Marcella seorang. Sekarang dengan Hanif, chemistry-nya bagaimana? Ataupun nampak tadi kan? Nampak. Dia macam dia dah ada sikit kan tadi kan. Memang itulah yang gaduhnya tadi. Awak memang minta kan chemistry tu ada. Sebab dulu kalau seorang-seorang Marcella semua kena sendirilah. Kena paneling sendiri, kena cari isu, info semua sendiri. So sekarang dah ada partner ni, kita macam relax sikit lah. Okey lagi lah. Yang pentingnya ada chemistry tak? Betul. Ada. Okey, orang kadang-kadang suka nak faham ni. Saya pun dulu selalu pernah tanya Kak Anip kot rasanya. Kalau kat TV ni kita faham kita ada juru kamera, kita bercakap dengan penonton dan sebagainya. Tapi di radio ni kita nak pastikan pendengar-pendengar kita ni sentiasa tak bosan, kita kena sentiasa relevan dan sebagainya. Bagaimana anda mendua mencari konten ke ataupun nak bagi segmen tu lebih fresh, lebih menarik? Kita akan sentiasa bertanya satu sama lain sebelum kita bercakap tu lah. Maksudnya ada perbincangan cakap Marcella, kalau kita cakap macam ni orang akan setuju tak? Orang akan ada rasa doubt tu tak kan? Perasaan itulah. Maksudnya perbincangan bersama kami berdua tu tentang satu isu ke info kita nak cakap tu, kita akan pastikan bahawa betul ke Marcella, kita akan ada benda macam tu supaya orang pun bila dengar macam ya betul juga, faham. And kita kena cari something yang dekat dengan masyarakat kan, so that bila kita bercakap tu kita macam berbual dengan kawan-kawan, so that orang akan dapat lebih cepatlah apa yang kita cakap tu. Ikut trend lah. Yes. Okey, maksudnya dekat sini dah 4 minggu 4 minggu betul. 4 minggu. Bagaimana sambutannya? Mungkin lagi orang hangat. Luar biasa. Cantik. Sebab kalau perasan gandingan kami pagi on point tu ada Haizal dengan Muaz, HM. Petang pun ada Hanif Marcella, HM juga. Saya boleh lah nanti. Boleh. Fatin tu memang nak juga. Boleh juga. Hafiza. Okey, boleh. Jadi saya lah yang kena buang ni. Sorry. Sebab M ada. Habis saya? Awak M ada. Dia boleh juga Mimah. Dia macam tu. Maksudnya sambutan tu. Dia nak malam. Malam boleh. Awak kena yang feeling sikit. Rasanya itulah kan. Okey, teruskan. Sambutan okey. Sekarang ini semua masih lagi teruja sebab kami berdua pun masih lagi teruja kan. Excited untuk bersama-sama membawakan. Cumanya orang pun mungkin masih lagi cuba sesuaikanlah cara penyampaian saya dengan Marcella. Okey. Kita dah bagi panjang lagi. Tapi lebih kita kata ada kita lagi 1 minit. Senang 1 minit. Tolonglah tambah penerbit. Tapi tak apa. Sejam kat sini. Okey. Tapi dalam masa
tempoh 1 minit ni kita nak beri peluang kepada anda berdua. Kita nak berilah kata-kata kepada penonton kita kenapa mereka perlu dengar Cool 101. Okey, so anda semua kena dengar Cool 101 sebab kita memberikan isu-isu semasa dan juga suasana dan kita lain daripada radio yang lain. Silakan. Okey. So kepada anda kalau nak dapatkan pelbagai benda-benda yang trending semua tapi informatif, kenalah dengar Cool 101. Contoh. Ada juga macam interaksi lah, macam semalam kita bawakan topik saya kira sangat dekat di hati semua orang yang menonton pada hari ini, iaitu biniku gangster. Kerana ada isu yang isteri dia acukan pisau tu dekat suami dia. So close dengan masyarakat lah. Saya tak cakap gangster. Bukan sprinter lah kan. Gangster. Maksudnya dekat dengan masyarakat dan kita pun mengalukan orang untuk bercakap dan kita pun bawakan pakar untuk bagi tips apa semua kan. Jadi sangat bermanfaat untuk semua orang lah. Kita tak ada bang kosong lah. Okey, di hujung sedikit lah untuk panggil mereka semua dengarkan Cool 101. Okey, frekuensinya 101.3 FM di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang dan juga di negeri-negeri yang ada. Tapi kalau tak ada frekuensi, kita ada di Audio Plus. Boleh muat turun dengan 24 jam, satu dunia boleh dengar. Dan esoklah sikit kepada mereka yang akan ke Carnival Jom Hebo Pulau Pinang, kami pun akan ada di sana 3 hari sepenuhnya. Peluang untuk berjumpa dan kita kenal dengan lebih mendalam berkaitan dengan Cool 101 ni. Okey, baik. Saya ingat kalau kat sana kita nak kena beratur, Fatin. Kita minta autograf kat sini. Boleh ke? Boleh ke? Sebab kena ambil gambar kan? Boleh buat. Boleh buat okey, sama-sama kita nak ambil autograf Anik dengan Marcella ni. Dan anda penonton jangan lepaskan peluang ini, dengar mereka di Cool 101 di Audio Plus ataupun jumpa mereka di Carnival Jom Hebo esok sampai Ahad nanti. Baik, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Saya Mak. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan ini kami nak kongsikan sesuatu kepada anda. Mungkin bagi anda yang dah pun membaca di media sosial dan sebagainya, bagi peminat-peminat Sinéad O'Connor, yang mana penyanyi kelahiran Irish ni, Sinéad O'Connor ataupun nama Islamnya Syuhada Sadakat, telah pun meninggal dunia pada usia 56 tahun, Fatin. Ya, dan pemergian penyanyi yang cukup dikenali menerusi single Nothing Compares to You pada 1990 itu disahkan oleh ahli keluarganya semalam. Dan juga mengikut laporan CNN, punca dan juga tarikh kematian tidak didedahkan buat masa ini. Dan rata-rata keluarga dan juga sahabat-sahabat terdekat cukup merasai pemergian beliau. Okey. Baiklah, kita dah pun sampai di penghujung siaran kita untuk hari ini, siaran 27 Julai 2023, hari Khamis, Fatin. Ya, hari ini benar-benar hari Khamis. Esok Jumaat kami akan tunggu anda di Pulau Pinang sempena Carnival Jom Hebo. Dan esok juga untuk hikayat perkahwinan kita akan bawakan topik iaitu berkenaan dengan cinta tak diduga. Ini perkongsian yang menarik juga kami nak kongsikan bersama dengan anda, yang mungkin anda juga ada kisah-kisah anda. Sebab kadang-kadang dalam kisah ataupun perjalanan cinta ni banyak perkara yang tak diduga. Benda yang kita tak nak, benda yang kita tak inginkan, kadang-kadang dia terjadi. Betul. Ataupun kadang-kadang cinta yang tak pernah kita jangka-jangkakan hadir dalam hidup kita. Namun esok kita nak bawakan kisah perkongsian istimewa daripada pasangan yang cukup istimewa ini. Dan kalau awak cinta, bagaimana yang awak? Saya tak tanya awak tu. Bila awak masa awak mendirikan rumah tangga, dia main dulu lah. Macam mana? Cinta tu diduga ke tak memang diduga? Betul tak diduga. No arrive. No arrive. Itulah dalam kisah dalam kehidupan ni, ajal, maut dan jodoh itu telah pun ditentukan. Ya, itulah rahsianya. Baik, kita jumpa esok untuk hikayat perkahwinan bersama rakan-rakan kami yang lain. Kita jumpa di Pulau Pinang sempena Carnival Jom Hebo, insya-Allah. Okey, jaga diri anda. Assalamualaikum. Bye. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kanji. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik putri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia
Usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya.